saksikan ketika ini. Betul-betul draft keluar di mana kita akan menyaksikan perlawanan minda untuk kedua-dua coach. Kadita masih lagi dikeluarkan. Kan ingat dekat tadi saya ingat dia cakap coach Kadita. bukan. Bila ada coach Kadita. Okey, coach Pau dan juga Kuja dekat sini untuk tim SMG dan juga pasukan Todak. Saya cakap lepas je dekat sini. Yang saya nak tengok adalah untuk pasukan Todak, mereka punya draft dengan macam mana mereka work together as a team. Itu je. How do they work together as a team? Manakala untuk tim SMG, saya rasa macam semua perform. Miko dapat satu catch yang bagus, tapi takkanlah satu je. Masuk MPL kot. Kena buat semua. Semua kena betul. Mana boleh salah? Betul? Kan? Semuanya boleh sempurna di dalam land of God. Macam mana dia boleh tak tangkap tadi? Masih lagi menjadi persoalan tapi tidak mengapa. Menjadi persoalan kita sekarang ini adalah adakah band tetap akan sama seperti game yang pertama. Kita melihat Kadita, Angela masih lagi sama daripada pasukan SMG. Manakala untuk pasukan Todak adakah akan diikuti dengan Link sekali lagi. Buat ketika ini nampaknya ya. Saya rasa tak banyak perubahan daripada pasukan Todak ketika ini daripada segi fasa band sebabkan mereka berada dekat second pick. Jadi nak tak nak mereka kena keluarkan hero yang sememangnya meta pick. Contohnya macam Fanny, Joy. Tapi Link ni bagi saya masih lagi optional. Tapi mungkin ini adalah respect band terhadap pasukan SMG. Dan pasukan SMG, kalau mereka gunakan yang sama, Cloud sebagai first pick masih lagi okey. Sekarang ni saya nak tanya, berdasarkan draft game pertama tadi, mereka bankan Penny dan juga Link, kenapa? Berdasarkan game pertama. Adakah nak selamatkan Valentina? Adakah nak selamatkan Irithel? Adakah nak pastikan jungle tak kena kacau? Apa dia punya? Saya rasa lebih kepada Irithel dekat sini yang akan bersembunyi di bahagian backline bersama dengan Alice pada fasa awal game. Disebabkan kalau ada assassin yang mempunyai mobility tinggi sebegini, ianya akan membenarkan pasukan SMG untuk melakukan invasi jungle jauh lebih mudah. Kalau Martis pun mereka dah boleh melakukan perkara tersebut, apatah lagi kalau mempunyai hero mobility tinggi. Bercakap tentang mobility yang tinggi, Joy juga akan di-ban sekali lagi. Yap, dan itulah dia apa yang ditampilkan dekat game yang pertama sebentar tadi di mana tak banyak perubahan langsung. Cloud masih lagi menjadi pilihan yang utama untuk pasukan SMG. Cuma mungkin ada perubahan daripada pasukan Todak ini sedikit. Ataupun sebenarnya dua tu tak berubah sangat. Chow dan Valentina mungkin okey kat sini. Saya rasa. Yums? Ya, Berjaya untuk mendapatkan Chow Valentina. Beliau, jadi tak ada masalah. Fikir, terus ambil. Valentina saya rasa pilihan yang baik. Sebabkan kalau kita melihat Martis sebentar tadi juga tak ada masalah. Jadi tak ada masalah juga kalau mereka nak mengekalkan hero yang sama untuk beliau. Soalannya untuk pasukan SMG, melihat Chow telah pun dicolik, apakah perubahan yang akan diberikan kepada Miko? Saya sebenarnya nak tanya, adakah pasukan Todak mereka akan cuba nak menggunakan Edith lagi sekali? Sebab Edith tadi perform. Ya. Tetapi saya rasa macam Momo punya style, lagi kalau dia boleh target belakang, dia akan jauh lagi efektif. Sebab tadi, walaupun Sasa mati beberapa kali dengan Martizi, tapi boleh dikatakan sebab Sasa yang ke depan. Bukan sebab dia yang kena tangkap. Kalau dia nak ambil Pakito lagi kat sini, dia kena ready dengan Edith sekali lagi untuk pasukan Todak. Macam mana kalau mereka dapatkan Terizla dulu? I like Terizla. Jadi bila mendapatkan Terizla, sama juga konsep, Irithel akan menghadapi sedikit masalah ketika berhadapan dengan Terizla. Manakala mereka terus mendapatkan Kufra, begitu juga dengan Fredrin terus. Fokus kepada Fredrin ni, tak kawan PSP kan, dia jungle kan. Okey, menarik untuk pasukan SMG semenjak kemasukan Miko dekat sini, hero beliau yang diberikan keutamaan terlebih dahulu berbanding dengan Stormy. Jadi mungkin ini perubahan yang kita akan saksikan yang akan berkekalan pada masa yang akan datang. Tapi ini juga merisaukan daripada segi hero pool untuk beliau. Carry terus sahaja diambil sebagai tank killer apabila melihat kehadiran Fredrin, kehadiran Kufra. Dan kita kena ingat, carry ni yang masa grand final yang berjaya untuk menang semua game. Dan bila kita bercerita pasal perubahan, SMG dengan Coach Pau masuk, dah ada perubahan yang besar. Di mana season lepas, bak kata orang, kalau tak pecah, jangan beli. Okay. Jap, betul ke? Saya rasa macam lain sedikit. Bukan. Dia macam, Kalau tak rosak, Kenapa nak ubah? Okay. yang tu. Yang tu atuk saya pernah cakap. Jadi dekat sini, tim SMG, walaupun game tadi dia menang, game kedua mereka dah adjust, mereka dah tukar. Dan apa ni, ayam not okay, the real counter to Momo's chicken, he is allergic to it. Oh, ya ke? Ada orang allergic ayam Oh, Momo allergic ayam. Aku beli kawan dengan Momo. Sebab aku tadi makan seafood, tapi aku suka ayam. Semua ikan aku bagi dia, semua ayam dia aku ambil. Game pertama cuma ada monyet je. Game kedua pun ada monyet. Jangan fikir panjang sangat. Jangan fikir panjang. Jangan jauh sangat. Panjang. Okey, fokus. Di mana sekarang ni Farsa masih lagi dikeluarkan. Band seterusnya, adakah nak fokus ke bahagian mid lane juga? Seperti Yif. Ya, saya rasa
Sebab Saya rasa Faramis still lagi ada. Jadi itu adalah hero yang mengganggu juga. Walaupun ramai yang cakap yang Faramis sekarang ni dah kurang damage. Ya, dia dah kurang damage. Tapi dari segi utility, counter yang engage daripada Faramis masih lagi berbalik. Contoh, kalau Chow dah lakukan pick off, kalau dengan adanya Call Altar, pick off tu memang dah takkan menjadi. Ya. Sia-sia. Sia-sia. Dan Dia macam usaha kita dalam hidup. dan kita juga tahu di mana Faramis memangnya Kasih habis ya. sememangnya sinonim dengan pergerakan Stormy yang agresif di bahagian hadapan. Jadi tak ada masalah kalau digunakan oleh beliau untuk memberikan counter kepada hero pool Todak buat ketika ini. Betul. Sekarang ni untuk pasukan Todak. Tadi mereka punya bank kurang sikit tapi yes, nampak gayanya okey. Stormy masih boleh gunakan Eve. So bankan Eve tersebut. Sekarang ni juga jadi soalan, walaupun Faramis open, nak ke Stormy pakai sebab entahlah, bila saya tengok Stormy kan, Ya. kena tahu nama dia Stormy. Okey. Bukan Stormy, Kenapa? bukan Store You. Stormy. Tengok saya keluarkan damage. Jadi pakai hero utility ni macam pakai tu boleh lah pakai. Tapi kalau Faramis tu, Dia tak utilize sepenuhnya dia- lah. dia macam kalau dia pakai Faramis, dia nak 1802. Boleh dia. Martis pun gelap. Tapi sekarang ni Martis dikeluarkan terlebih dahulu di mana counter yang baik juga. Dia bukan counter, match up yang baik ketika berhadapan dengan Fredrin. Pasukan Todak, kalau mereka nak simpan jungler mereka sekarang pun okey. Kalau lebih dahulu mereka dapatkan hero dekat bahagian EXP, saya menjangkakan yang Terizla mungkin okey kat sini. Bukanlah counter, dia lebih kepada fokuskan kepada Fredrin tersebut. Arlott juga boleh dapat saya. Saya rasa buat ketika ini tak ada masalah daripada segi EXP sebab masih lagi banyak hero yang Sebab jungler pun terbuka. jungler tu simpan last better sebab lalang mereka dah ada ni. Wow, alright. X-War ke? Okey. Momo senyum jadi hero Momo ke? Jungle ke EXP? Dua hero tank killer dekat sini telah pun dibawa masuk Xbox dengan adanya Last Insanity dan juga pasif daripada pembakaran Menangis seperti Freddy. yang dilakukan. Dia memangnya akan menangis bersama dengan Kufa juga. Tapi dia pakai itu. So, Dia Senang ini dia senang punya untuk Firaga Armor burst untuk Firaga dilepaskan. Armor dia. awak cakap macam tu. Saya pernah lawan dengan Xbox sebelum ni. Oh, sakit hati lawan dia. Dah ada Ice Cream One je, dah tak payahlah. Kalau ada flicker, boleh lah cuba untuk kill. Lilia ataupun Novaria pakai itu. Pilihan yang baik buat saya kat sini. Kalau nak bermain daripada jarak jauh juga tak ada masalah seperti yang dikatakan oleh Syamilo dekat sini. Disebabkan kemampuan mereka nak pergi pada bahagian backline juga tidaklah begitu kuat. Terus sahaja Benedetta bersama dengan Novaria dibawa masuk. Adanya hero high ground, adanya hero jarak jauh bersama dengan hero keselesaan Smooth. Saya rindu Benedetta. Ke windu Yang Benedetta. cosplay ke? Yang Jadi pilihan terakhir untuk Todak dekat sini, apa yang mereka nak ambil? Sebab Xbox ni boleh pergi EXP, boleh pergi jungle, tapi kita tengah rasa EXP lah kan. Sebab Momo yang senyum, dia macam yes, akhirnya boleh pakai Xbox. Jadi pilihan jungle dekat sini. Apa pilihan yang bagus untuk menentang dengan Fredrin? Assuming Fredrin ni pergi jungle. Mana tahu Bennett tiba-tiba pergi jungle? saya rasa kalau nak out of the box kit Belmont, tapi agak sedikit berisiko. Kalau nak lebih selamat, Bane okey tapi Pakito. Walaupun dah ada Kufra. Biar. Bukan. Dia ni, dia susah sikit. Awak kena faham daripada bouncing ball akan dia susah sikit nak bergerak. Pakito tu lakukan jack. Basic attack ya. Boleh. Okay. Dia Tengok audience pun cakap betul basic attack lah. tak boleh Dave macam tu. Tak boleh. Apa nak kisah? Ini adalah Todak. Todak akan langgar sahaja. Bouncing ball ada atau tidak? Tak kisah. Langgar. Ya, tapi kalau nampak daripada segi apa yang ditunjukkan, Xbox tu adalah jungler dan akan diberikan kepada rival dengan penggunaan firmness. Dan juga dengan dia tak guna dengan tak boleh. Takkan nak Momo pakai support punya ni. Focusing mah? Actually maybe it could work. Mungkin Takut. ini Todak. Ini Todak. Ya, ini baru betul. Ini baru betul. Dengan adanya Season Hunter, Firmness dengan Brave Might, Xbox akan menjadi sangat kebal. Tetapi dengan pasukan SMG draft yang mereka ada juga akan memberikan kesusahan kepada pasukan Todak. Game yang kedua sudah pun bermula, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi mata diperlukan oleh pasukan SMG untuk membalas dendam. Kali ini daripada segi power spike lebih seimbang lagi daripada pasukan Todak, membenarkan mereka untuk mengawal fasa early game dengan lebih selesa lagi. Manakala untuk pasukan SMG, mereka yang mempunyai sedikit sebanyak scaling lebih kepada fasa league game dekat sini. Jadi mereka yang perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Ya, ni baru betul ada Yawi dekat dalam game. Kenapa Miko tak ada pakai skin ni ya? Bukan Yawi. Oh, bukan Yawi. Sorry. Yumi.
Okey, bolehlah dekat lah tu. Okey, tapi sekarang ini Miko yang agak rendah. Tekanan yang telah pun dilakukan oleh Todak ini adalah datang daripada perubahan Power Spike Maker. Tapi lihatlah bagaimana Benedetta telah pun bergerak ke arah Little Wanderer. Sekali lagi akan diberikan kepada pasukan SMG terlebih dahulu. Stormy yang masih sangat rendah. Dengan perubahan daripada Novaria, dia boleh dapatkan stack dengan lebih mudah, tapi damage yang dikurangkan sedikit. Tak cakap hero ni tak boleh diambil terus, sebabkan untuk berhadapan dengan Xbox, pilihan yang baik. Sekarang kita tengok pada bahagian atas, Rival dan juga Momo tengah pastikan smooth duduk dekat tempat dia, jangan gerak ke mana-mana. Jadi bila kita tengok dekat EXP lane punya matchup, nampak gayanya. Dekat sini, tugas Momo. Oh! Dapat! Smooth! What? Smooth! Memangnya dia hampir untuk backdoor pada Legit. selepas. Apa nak hairan? Benedetta dengan semua tak ada perbezaannya untuk melakukan off-lane, tapi Yum dalam bahaya. Present Rush sedikit sahaja lagi untuk menamatkan nyawa Yums, tetapi itu info yang baik. Tiada flicker untuk pasukan Todak. Bermakna turtle yang pertama ini akan boleh dikawal kemas oleh pasukan SMG. Sekarang ni walaupun boleh kawal kat situ, saya juga nak tengok Stormy. Sebab bila kita tengok pasal Novaria, dia punya hero kuat tak kuat, depends pada user. Betul. Kalau kena, dia punya hit semua kena, bagus. Kalau tak kena, tak ada pun tak apa. Tapi adanya Xbox dekat sini, adanya Last Insanity. Adakah berbalik untuk memberikan saingan kepada rival ini? Dengan adanya Astral Echo telah pun dikeluarkan, rival dikurangkan nyawanya. Berjaya untuk dapatkan turtle yang pertama, tapi sekarang ni untuk pasukan SMG ditekan dekat bahagian belakang. Mereka cuba untuk dapatkan semua ketika ini. Mana follow up damage? Eye for an eye telah pun digunakan untuk melarikan diri. Tiada tumpahan darah yang berlaku, hanya pengambilan objektif sahaja keutamaan. Ya, kita boleh tengok dekat situ di mana kali ni pasukan Todak mereka ada advantage lagi besar lawan dekat kawasan Turtle. Ada advantage kali ni dekat kawasan EXP. Jadi saya rasa mereka just belajar balik. Game pertama, apa yang kalah? EXP lead. Walaupun technically Momo menang lawan dengan Smooth, tapi sebab selalu kena cut, memberikan akses yang mudah untuk masuk dalam jungle, kali ni takkan jadi. Ya, dan walaupun kalau kita melihat kalau adanya kematian kepada semua, rotasi beliau masih lagi antara rotasi yang terlaju sebagai EXP lainnya, jadi tak ada masalah buat ketika ini. Martizi tekan sebentar tadi, tiada penggunaan flicker yang menyebabkan pasukan SMG terpaksa berundur terlebih dahulu. Dan lihatlah dengan damage yang dikeluarkan oleh Valentina terhadap Novaria. Dan itulah kenapa kita katakan Valentina merupakan antara hero yang okey kalau nak di-bank keluar, tapi disebabkan dengan sememangnya matchup tu dimenangi oleh Valentina. Ya. Cuma berdasarkan power spike ini, saya sebenarnya mahalkan Todak yang akan bergerak dengan lebih agresif lagi. Sepatutnya kan? Ya, dekat sini saya rasa mereka juga nak memastikan yang bila mereka gerak, mereka mendapatkan apa yang mereka mahukan. Kerana jangan buat apa-apa pergerakan sia-sia. Lagi bila kita tengok dengan mereka punya line up, yang kena mulakan sesuatu adalah Yums. Yums boleh set upkan dengan sangat cantik. Sama juga dengan Martizi. Tapi mungkin Martizi belum cukup selesa lagi dengan team. Jadi biar Yums take lead on bila mereka nak mulakan fight. Saya rasa itu adalah sebab utama kenapa mereka tak terlampau agresif buat masa sekarang ini. Tak terlampau. Sesiapa nak cakap-cakap lah. Kita nampak bagaimana untuk first item bagi Martizi, Enchanted Talisman terus saja dikeluarkan. Untuk pasukan SMG, mereka dah berkumpul dekat kawasan turtle ni. Apa perancangan mereka? Adakah hanya untuk mengganggu Ciku Guys atau memang yang turtle yang kedua tu fokus? Saya rasa tempo yang lebih perlahan dekat sini yang digunakan oleh kedua-dua pasukan hanya memberikan fokus lebih kepada objektif. Lihat Todak dah pun siap sedia. Miko juga telah membuka map. Tetapi adakah saksa dalam perjalanan buat ketika ini? Pasal perjalanan tapi Miko terlepas pula. Skill yang dikeluarkan tadi Scrimmage tidak akan terkena. Tapi lihatlah bagaimana Saksa masuk. Dia ditendang ke belakang. Ciku Guys telah pun bersedia. Begitu juga dengan 3 pemain pasukan Todak yang kali ini jauh lebih pantas untuk melakukan follow up daripada setup yang dikeluarkan. First Blood dekat minit ke-4 dan sekarang ni rival dia pula yang masuk ke dalam kawasan jungle. Saksa cuba untuk dapatkan orange buff dekat sini, di mana sekarang ni boleh kita dah dapat dan nampak gayanya dia boleh. Jadi dekat sini flip the script. Game pertama SMG, okey, masuk jungle kali ni. Alright, Todak masuk jungle SMG. Pembalasan dendam yang masih lagi berjaya, tetapi Saksa telah pun hadir untuk menghalau rival keluar semua daripada jungle beliau. Di bahagian bawah, blazing duet daripada Saksa. Ya, berjaya untuk dikeluarkan dengan adanya Purify. Dia berjaya untuk melarikan diri, tapi Ciku Guys nyawa sangat rendah. Begitu juga dengan Sasa, perlu untuk pulang terlebih dahulu. Tiada kemenangan besar untuk bahagian gold lane buat masa ini. Sekarang ni yang saya nak cakap pasal Stormy menggunakan Novaria kat sini. Kalau kita tengok, nampak gayanya masih bila tengok pada minit ke-4, 50-50 daripada segi kemenangan sama ada SMG ataupun pasukan Todak, di mana gold lead dan juga EXP lead lebih sedikit untuk pasukan Todak. But either way, dekat sini yang saya nak cakap adalah Stormy, this is not his style of hero. Sebab kita nampak dia pakai Novaria ni, dia buka ulti untuk buka map. Okay, kita tengok Yums dekat mana.
Sebab tu pasukan Todak, mereka tak boleh nak gerak terlampau agresif. Dah tahu, oh ini confirm nak kena tangkap. Jadi, play safe. Ya, lagipun This is not my kind of Stormy. I suka Stormy yang terus ke depan, terus dapatkan kill. bukan identiti dia. Identiti dia adalah pergerakan yang lebih agresif tetapi tidak mampu untuk digunakan apabila menggunakan hero seperti Nova kan. Dan ini juga memberikan ruang kepada Todak untuk bergerak agresif. Tetapi Astral Echo dah pun dibuka. Yap, Nectar Final Blow juga telah pun dikeluarkan. Petrify dan segala-galanya hanya untuk menjatuhkan Momo ketika ini. Itu hanyalah bayangan sahaja. Turret di bahagian bawah telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Dua pemain daripada pasukan Todak berjaya untuk menaburi mata pasukan SMG. Satu berbalas satu. Terus saja mendapatkan kelebihan gol sebanyak 2000 gol untuk pasukan Todak. Berjaya juga memberikan tekanan di bahagian bawah. Adakah sempat untuk dihalang oleh Saksa? Nampaknya ya. Ciku Guys tidak akan mengambil terlalu banyak risiko. Bagaimana pula dengan Turtle yang seterusnya? Yang akan menjadi pilihan untuk pasukan Todak ketika ini cuba untuk mendapatkan sepenuhnya penguasaan tersebut. Saksa masuk di bahagian hadapan Tyrus. Rage terkena kepada bahagian dinding. Tapi mana follow up-nya? Rustahaji telah pun dilemparkan. Rival kehilangan Piragama. Tapi Cipu Guys datang untuk membantu. Momo daripada arah belakang. Flanking yang akan dikeluarkan. Knockout strike tidak akan digunakan. Pasukan SMG, mereka nyawa sangat rendah tapi tak dihukum oleh pasukan Todak. Saya suka usaha mereka. A for effort. B untuk kena skill. Sekarang ni Saksa dia yang mendapatkan Turtle Guys ni. Yes, dia berjaya untuk securekan Turtle Guys tu. Banyak skill keluar. Banyak yang tak kena. Tapi dekat sini yang saya boleh cakap juga ialah damage yang dikeluarkan oleh rival. Dia punya first item adalah Ice Queen 1. Ice Queen 1 je. Belum lagi War Axe, belum lagi apa-apa item lain yang boleh rendahkan lagi penetrate atau naikkan penetration dia sendiri ataupun rendahkan armor enemy. Tetapi still kita nampak damage yang dikeluarkan pada Miko dan juga Saksa sangat kuat. Jadi dekat sini Team SMG susah sedikit untuk mereka rely dekat mereka punya front line untuk mulakan team fight. Namun begitu kita juga melihat bagaimana pasukan SM juga akan lebih baik juga membenarkan mereka mendapatkan peluang tersebut. Momo menjadi fokus. Ya, tarikan daripada Energy Eruption dilekatkan pula ke bahagian dinding dan sekali lagi Momo terus saja dicari tapi Stormy telah pun tertangkap dan serangan tersebut menyebabkan Stormy akan dikorbankan terlebih dahulu. Pasukan SMG 3 pemain perlu berundur. Smooth berada dekat bahagian tengah cuba untuk menghalang pergerakan daripada Ciku Guys daripada terus mendapatkan menara untuk pasukan. Tak pernah saya nampak ikan paus laju macam tu. Tiba-tiba kelajuan lebih pantas bercahaya tetapi 2 balas 2 ketika ini Todak juga berjaya untuk mendapatkan menara mereka yang kedua. Semakin lama semakin Todak mendapatkan momentum untuk game yang kedua ini. Kali ini kita boleh katakan yang nampak dia punya langgar style. Mereka tak risau dengan apa yang boleh dilakukan oleh pasukan SMG balik walaupun ada serangan balas dan sebagainya. Mereka terus masuk untuk mendapatkan sedikit advantage, utamanya kill yang penting. Sekarang ni minit ke-8 tapi kumpulkan semua kill baru 4. Baru 4 tapi daripada perbezaan gol, perbezaan EXP masih lagi dipegang oleh pasukan Todak. Mereka masih lagi mendahului. Tapi kita juga kena ingat kali ini pasukan SMG yang mempunyai scaling lebih kepada pasal late game. Di Todak perlu mencari jalan bagaimana mereka nak menghabiskan game dengan lebih awal lagi. Jadi dekat sini bila kita tengok pasukan Todak mereka dah berkumpul dekat kawasan tengah. Lord yang pertama akan muncul tidak lama lagi. Team SMG, kalau kita tengok macam mana mereka nak mulakan fight. Sebab macam mana yang saya cakap tadi, mereka tak boleh nak front line. Mereka tak boleh nak duduk kat situ lama. Kalau mereka nak fight, habiskan cepat-cepat. Jangan biar rival free hit. Jangan biarkan Jangan rival bagi dia jago free hit. dia dari satu, jangan biarkan export dapatkan stack daripada dia punya true damage dah sempakan. Terus saja terkena kepada Saksa. Follow up perlu ada sekarang ni. Tak ada Rage. Kena kepada Martizi. Tapi Saksa terus saja dikorbankan terlebih dahulu. Dan rival letupan daripada Last Insanity. Dan semua akan dikorbankan buat ketika ini. Lord yang pertama milik pasukan Todak. Dan mereka terus saja mengejar sekarang ni. Saksa yang nyawa sangat rendah. Tapi Miko juga cuba untuk bertahan. Tapi diperlahankan dengan sangat-sangat menyakitkan. Rival berjaya untuk dapatkan Lord, berjaya untuk membantu mendapatkan kill. Seperti yang dikatakan oleh Lafayette sebentar tadi, game atau perlawanan yang panjang akan menjadi milik pasukan Todak dan itu yang berlaku di kawasan Lord sebentar tadi disebabkan pasukan Todak berjaya untuk melakukan zoning, berjaya untuk melengahkan masa. Pasukan SMG terpaksa bertahan begitu lama di bahagian hadapan dan semakin lama semakin tinggi damage yang diterima. Bila kita berbual pasal game sebelum ni, beza EXP dekat jungle sama kali ni. Di mana kalau kita tengok level 13 untuk rival, level 11 untuk Saksa. Saksa game ni dia jinak sikit. Dia tak liar macam game pertama. Ya, sebentar tadi dekat game pertama kita nampak yang awal minit boleh dapatkan kill. Yes. Dia agak berbahaya untuk pasukan Todak, tapi sekarang ni mereka mengawalnya dengan sangat-sangat baik. Saya untuk pasukan SMG
apa cara untuk mereka sekurang-kurangnya menghalang gerakan Brimstone Todak ni? Jujurlah saya cakap, Miko dia nak kena ada big catch. Kalau boleh dia nak tangkap 3-4 terus. Minimum 2. Kalau dia berjaya untuk dapatkan tangkap, mereka boleh dapatkan kill macam mana kita nampak perlawanan dekat kawasan lot tadi. Tetapi sebab perlawanan tu terlampau lama. Dapatkan kill, pergi ke belakang and then engage lagi sekali. Dan bukannya mudah untuk Miko melakukan tugas tersebut disebabkan hampir ke 5-5 ahli pasukan Todak mempunyai dash masing-masing dekat sini. Menyebabkan kalau nak tangkapan beramai-ramai bukanlah satu tugasan yang mudah. Kalau sebab pasal setup yang boleh dikeluarkan oleh pasukan SMG, sebenarnya mereka boleh gunakan 2 setup, terutamanya daripada Kufra dan juga untuk Vendetta sendiri. Apabila digunakan Light of Neblo, dia kena Petrify dan itu yang berjaya untuk mendapatkan Martizi. Jadi targeting yang dikeluarkan oleh pasukan SMG, terutamanya ketika masuk ke kawasan sungai, perlu betul. Dan kita juga nak lihat lebih banyak gabungan Astral Echo dekat sini untuk membantu mereka melakukan setup. Tapi sekarang ini Rival bikin akal. Sangat perlahan gerakan tersebut. Lihatlah bagaimana gerakan yang telah pun dikeluarkan ketika ini. Miko charge tapi tak lepaskan skill. Takut-takut kalau tersilap masuk, ini akan jadi counter engage oleh pasukan Todak. Ya, Saksa juga kita boleh nampak tadi full stack untuk X-Borg. Jadi memang banyak sangat damage yang diterima oleh Saksa di mana sekarang ni dia adalah 1-2-1. Sememangnya bukan game yang mudah untuk Fredrin. Bukan game yang mudah juga untuk Vendetta dan juga Kufra. Tapi memang dua ni adalah king component. Tapi kenapa saya nak Miko yang masuk dulu? Kerana saya nampak yang ada kill potential yang sebenar adalah Smooth. Kalau Smooth diberikan peluang untuk kejar Ciku, untuk kejar Martizi, okey. Jadi saya rasa macam biar Miko masuk dulu, terima all the punishment, baru Smooth masuk. Ya, peluang dan juga ruang itu yang perlu diberikan dan itu yang sedang dimulakan oleh Miko. Dapat Ium sekarang ni, target yang berjaya untuk ditumbangkan terus. Satu sahaja setup yang diperlukan. Tak terburu-buru. Roma atau pasukan Todak telah pun dihilangkan. Saya rasa itu adalah pilihan yang bijak, lakukannya dengan pantas kerana mereka tahu itu adalah kelemahan mereka. Namun begitu, ini adalah kawasan lot. Pergaduhan yang lama mungkin akan berlaku. Kelebihan kepada pasukan Todak. Rival! Jangan pecah piragama. Dia dah pecah dah. Ini peluang kepada pasukan SMG untuk terus sahaja melakukan fight. Martizi! Lihatlah damage yang menyakitkan. Tapi dia tiru. Dia cuba untuk melarikan diri. Miko salah masuk. Damage yang dikeluarkan oleh Ciku guys terlalu besar. Wind of Nature diaktifkan pada tepat waktunya. Masih lagi mampu untuk berdiri, tapi pasukan Todak kehilangan banyak HP dan rival. Itu nasib baik. Ada banyak nasib baik dekat situ, di mana Miko juga telah dibunuh oleh Lord. Selamat di Immortal hidup balik. Tapi saya juga perlu puji Sasa. Dia nampak je Wind of Nature pakai, dia terus pergi balik sebab dia tahu lawan carry. True damage doesn't matter. Dia tetap akan mati juga. Jadi dia masuk, keluar damage sekejap, terus keluar. Itu amaran untuk pasukan Todak. Astral Recall. Nasib baik. Clean. Nice new tapi semua mengejar. Yap, kejar terlebih dahulu tapi tidaklah terlalu akan menyebabkan pasukan Todak terus saja berundur. Tapi dah lihatlah. Wow. Okay, Stormy. I see you. Sabar. Siapa cakap dia hanya boleh gunakan hero-hero agresif? Tengok tanpa utility zero pun tidak ada sebarang masalah untuk mid laner untuk pasukan SMG ni. Tanpa tim melakukan poking daripada jarak yang jauh, tapi kita juga kena ingat ni dah pun memasuki fasa late game. Damage telah pun dimiliki oleh Sasa, telah pun dimiliki oleh Stormy dan ini jelas terlihat apabila Todak perlahan-lahan dah tak mampu untuk menadah damage keluaran tersebut. Secara jujurnya yang sangat-sangat mengganggu pasukan Todak adalah first kill daripada Novaria tersebut dan itulah sebab kenapa Momo terus terjejaskan dia berdua Martizi. Dua selekan ke bahagian dinding. Saksa dan Sasa mengamuk. 2 kill berjaya ditembak oleh pasukan SMG tapi Ciku guys bergerak di bahagian hadapan. Wind of Nature untuk memberikan peluang untuk penyelamatan. Entah bagaimana. Maniac untuk Ciku guys. King of Gold Lane FPL Malaysia. Harapan pasukan Todak tidak lagi dikuburkan. Game yang kedua. Maniac pertama. Hari pertama. Series pertama. Daripada none other than Ciku guys. Nampak aja game ini takkan menjadi 2-0. Pasukan Todak percaya untuk comeback dan push kita ke game ketiga. Hashtag Todak Langgar. Walaupun pasukan SMG yang berjaya mendapatkan kelebihan, walaupun mereka yang ingin menghabiskan game, tetapi kita tahu pasukan Todak di dalam era ataupun waktu pergaduhan sebentar tadi, kelebihan mereka apabila kucak kacir berlaku dan itu yang terjadi kepada pasukan SMG sebentar tadi.
team fight tu sebenarnya SMG dah menang. Sepatutnya. Apa janji tadi? Yum, Tahu tiba-tiba Maniac. true damage daripada rival. True damage daripada kiri. Dan kita juga ada berbincang seperti tadi. Smooth faktor untuk melakukan flank kepada bahagian belakang. Tetapi Yum dah pun mengunci beliau dengan adanya Way of Dragon menyebabkan tak ada masalah untuk Ciku bergerak agresif di bahagian hadapan. Otak saya letup. Macam mana lagi nice? Boleh macam okey, nampak gayanya 2-0. Tiba-tiba. Kalau dia tak MVP, tak tahulah. Actually no. I boleh bagi kat Yums juga. Yums perform dengan sangat baik. Ya, Ciku. Dia punya positioning. Actually you know what, right? Pun boleh dapat. Wow, just wow. Untuk pasukan Todak, game yang kedua saya boleh cakap yang pergerakan sebentar tadi, adakah salah SMG? Saya tak rasa salah SMG. Saya rasa bukanlah nasib, tetapi ini adalah antara kelebihan terbesar Ciku sebenarnya. Sebab beliau tahu bila ruang untuk beliau bergerak agresif ada, beliau faham, beliau kenal, beliau tahu bila nak melakukannya dan ianya dilakukan sebentar tadi. Dekat sini susah nak cakap nasib sebab ni bukan first time dia buat. Bukan. Dah berapa season, bukan berapa game, berapa season. Daripada season 4 dia start. Tapi dia pakai gold lane ke? Tak kisahlah, tapi bila dia main gold lane, dah berapa season dah, tiba-tiba macam okay, cikgu tak apa-apa sangat, tiba-tiba pam, Maniac. Ya, Pam, MVP. Ya, MVP. Come on lah, otak letup. Saya otak letup. Apa, nanti kita akan berikan ruang Balik fikir nak balik terus. kepada anda nak kutip balik yang telah berkecai sebentar Tak tadi. nak otak baru. Tapi tak apa kan. Itu juga kalau kita cakap tentang otak yang baru, itu juga yang perlu difikirkan oleh pasukan SMG. Drastic strategi mereka. Tapi sebelum itu, apa kata kita mendengar my check sebentar tadi? Aku kacau belakang. Ni dulu lah, target guys. Mati ya. Ada bayonet lagi. Dah hati. Empat orang kau. Dah hati lah Kufra. Kufra dah hati. Lalu. Mantap Yum. Nice Yum. Jaga belakang. Belakang. Aku jaga mid. Mana yang belakang? Aku kat belakang tadi. Tak apa, bah, santai bah. Bawa boleh dapat. Okey. Jom bawa jom. Tak kena black. Aku zone ni. Boleh santai. Selalu tau. Belaki dia. Awas tau, dia nak kurang. Beli ke? Dapat apa? Aku bukan anjing. Kita cuk. Ya. Ada kaiting tak? Boleh tu. Tiba-tiba cik. Nice cik. Tengok cik kat Baik sini. dia cik. Dia sakit ke depan. Baik dulu. Baik dia cik. Rata. Naik banyak. Boleh. Santai. Aku tak tahu. Okey. Dah. Boleh. Ya, coklat tu. Nice guys. Wow. A few things yang nak kena cakap. 100% kill participation. Oh my god. 504. Tenacity. The emblem setup lebih untuk selamatkan diri sendiri. Alright, tapi bila bagian item Ciku guys lah. Dan persoalannya, berhadapan dengan Kufa tau. Tak perlu pun menggunakan Purify dekat sini disebabkan kemampuan beliau untuk menjaga positioning. Dia macam, jap, Kufra akan masuk 3, 2, dash. Tapi yang paling penting, mic check tadi tak nampak macam Maniac pun. Simple. Tak, sebab bila kita tengok mic check, diorang pun sentiasa confused. Dia cakap, dia kat belakang. Jap, belakang yang mana? Aku kat belakang tak ada pun. Wah. Masih lagi tercari-cari. Tetapi ya, Bila dah biasa sangat dapat Maniac. dia Okay, itu saja. Dia untuk pasukan Todak, apabila team fight yang tidak begitu kemas, itulah waktu mereka bersinar. Betul, seperti apa yang awak katakan sebentar tadi. Tapi apa pun sebentar saja lagi kita akan saksikan heat map terlebih dahulu. Di mana kita akan saksikan bagaimana pergerakan daripada pemain-pemain ini. Perbandingan di antara role terutamanya dekat bahagian Roma. Kita nampak ini minit awal. Minit pertama dan minit kelima. Ya, tapi boleh nampak macam mana Yums, dia bukan setakat control kat mana Miko bergerak, tapi kita boleh nampak dia punya priority dekat kawasan river. Dia datang kat kawasan tengah, dia akan tengok-tengok sikit just in case kalau rival perlukan pertolongan dekat dalam kawasan purple buff. Tapi selain daripada tu, dia just jaga dekat kawasan river dan juga dekat kawasan gold lane. Dan tak dilupakan dan juga di mana untuk pasukan Todak pada fasa awal game juga telah memberikan tekanan kepada Saksa di bahagian jungle beliau. Ini juga disebabkan dengan adanya kehadiran Yums yang sentiasa berada berdekatan apabila adanya bantuan ingin dilaksanakan. Siapa yang dapat Chow, dia menang. Yum. Oh, tapi Yums punya Chow. Yumi. Saya sebab dia pakai yang Saya menyesal lah cakap macam tu.
Tolong jangan klik, tolong lupakan lah. Ya, Move on lah. Hidup ni kita tak boleh nak cari masalah orang je selalu. Tapi sebenarnya saya boleh katakan Kufra daripada Miko pun setup yang sangat-sangat baik. Jadi kita akan saksikan kat bahagian highlight terlebih dahulu yang di mana kita akan saksikan di mana sebenarnya gerakan-gerakan yang menyebabkan pasukan Todak ni dapatkan comeback mereka semula. Sebab kan early game mereka dah control. Lepas tu mid game macam kurang sikit. Segala-galanya dimulakan dengan setup pertama daripada Yum sebentar tadi dengan Way of Dragon membenarkan jungler pasukan SMG berjaya dikunci terlebih dahulu. Ya, dekat sini memang saya rasa untuk pasukan Todak, Yums dan juga Rival, mereka yang gerakkan segala-galanya dan mereka juga menghalang pergerakan daripada pasukan SMG. Plus fight. Di mana ini adalah fight yang terakhir. Disebabkan Smooth kena tangkap oleh Yums. Saya rasa itu yang bagi Chico guys macam okey, boleh ke depan, kita boleh flicker, tak kisah, kita boleh dapatkan kill, boleh dapat minit, boleh end game. Dan lagi satu saya rasa sebab dia, semua orang tak sangka yang kenapa tiba-tiba kita boleh hilang semua. Saya rasa ianya lebih kepada mereka tak memandang tinggi kepada kemampuan Chico guys yang menggunakan carry untuk mengeluarkan burst damage dengan begitu mudah. Saya rasa SMG ni memang tak boleh lawan carry lah. Dah tak boleh dah. Ini dah kira 5 kali kalah dengan Chico pakai carry. Kalau kita hanya mengira kadar MMR Chico guys menggunakan carry berhadapan dengan SMG, saya rasa 100%.